macam betul-betul esok macam aku harap esok aku dah tak ada macam kita nak lupakan benda tu kan. So macam Ana cakap tu, bila kau cakap tu kan aku macam terasa juga macam okay, benda ni aku pernah rasa. So aku tak kesorangan actually. Bila kau bincang benda ni, it's a good thing lah. Sebab baru aku tahu macam okay, bukan aku seorang je pernah rasa, kau pun pernah rasa macam tu lah. Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya sebagai moderator untuk episod kali ni bertajuk Di Atas. Dan ini adalah tetamu kita. Ya. Kak Iza dan juga Nia. Hai. Selamat datang. Okay, tajuk kita Drowning in the Midst of Chaos. Dia basically pasal kita kehilangan diri kita dalam keserabutan. Oh, gitu. Okay. Ada siapa ada experience kehilangan diri sendiri ke? Okay, saya nak mulakan Puan Fana. Boleh. Boleh. Okay. Kehilangan diri lah. Saya rasa especially since COVID ni kan, kita semua kehilangan something, faham tak? Yep. Ada yang hilang minat nak belajar, ada yang hilang minat diorang in general terhadap satu benda tu sebab diorang buat banyak kali, ada yang kurang buat benda tu sampai sekarang diorang macam kalau aku buat balik dah tak biasa kot. Macam aku sekarang ni, one of my biggest fear is apa yang jadi kat aku waktu diploma, which is aku hilang minat terhadap benda tu, and then aku rasa macam benda tu buang masa. Waktu tu minat aku animation. So sekarang ni waktu COVID kan, aku start rasa macam aku ambil filem ni okay sebab aku dah mula rasa bosan sebab filem is about all experience kan, tapi obviously virus ni kita tak boleh elak, and aku start rasa macam benda ni buang masa. And dari situ aku rasa macam piece of me yang curious untuk belajar dengan Dr. Roman, even macam aku even fikir dalam otak aku macam maybe next year atau maybe next sem aku nak lagi dekat dengan dia. Tapi sekarang ni it's something yang impossible sebab obviously kalau korang tahu Dr. Roman kan, lecturer, selain itu lecturer in general lah, korang tak akan dapat the same gist apabila korang cakap dengan dia face to face dan buat meeting dengan apabila korang actually WhatsApp dengan dia, faham tak? So macam banyak minat dekat situ, especially minat untuk belajar, missing, and saya rasa macam makin lama minat saya terhadap filem makin berkurangan. Minat saya terhadap macam imaginary, pasal cinematography, pasal benda-benda semua tu macam agak sakit lah untuk belajar dekat rumah kan. So one of the things yang buat aku rasa anxious lah, sebab bila kita hilang something, kita bukan sedar terus kan, kita sedar bila kita start buat balik benda tu. So in a way aku harap bila masuk balik sem 4, minat tu akan reignite balik sebab tengok movie, semua orang boleh tengok movie. Yang penting aku nak minat buat movie tu datang balik ke aku, faham tak? Itu apa yang aku rasa setakat ni. Sama tu. Time PKP macam ni pun macam bila aku fikir balik, nanti kan kerja dah lah kita tak ada pengalaman. Lepas tu sebab PKP lah, aku macam PKP ni menyusahkan hidup aku. Faham. Jadi saya harap terbaik untuk kita. Ya, orang lain boleh cerita lagi tak? Sebab aku kurang memahami lagi sebenarnya. Ada siapa ada? Aku dah cakap Arif ni hidup dia unproblematic tau. Dia tak pernah macam alami benda trauma. Aduh. Tapi kan aku selalulah rasa macam tu, macam kita macam aku selalu rasa kehilangan diri sendiri kan. Kadang-kadang sebab tu kadang-kadang macam take a time off from people semua tu. Tapi kita sebenarnya tak nak self-diagnose yang kita ni ada kemurungan. Tapi bila kita macam search, oh sebenarnya kita murung. Tapi sebenarnya bila fikir balik, tak elok sebenarnya bila self-diagnose
diri sendiri yang kita ada kemurungan. Faham tak? Dia macam konflik dengan diri sendiri. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Aku tak tahu apa point aku cakap sebenarnya. Aku tak apa nak faham, tapi kalau orang lain faham boleh teruskan kot. Sebab dia macam bila cakap pasal kehilangan tu, apa yang terlintas dalam kepala aku ni macam ada sedikit kemurungan lah kat situ. Contoh Contohnya macam yang aku cakap tadi lah, yang kita yang macam Halimi kata, hilang passion satu, hilang apa yang kita betul-betul minat. Lepas tu rasa macam betul-betul lost, rasa macam helpless, rasa macam kita ni satu beban untuk orang. Lepas tu memang kat situ yang kita rasa macam kita dah tak jumpa diri kita yang sebenar. Macam mana nak kata, diselubungi dengan kegelapan lah, lebih kurang macam tu. Okey, baik. Tak apa, orang lain cakap dulu. Nanti aku pula. Kau ni innocent sangat lah Arif. Aku macam dengki. Arif dia dekat sini adalah untuk observe sahaja. Yeah. Macam biasa. Nanti dia akan buat kesimpulan dia. Yeah. Aku biasa last tu lah. Nia. Tadi aku nak masuk sikit yang Hana cakap pasal kehilangan tu kan. Aku rasa kehilangan ni macam semua orang rasa, cuma kehilangan semua orang tu berbeza. Macam ada orang dia tak cukup ni, dia macam hilang someone yang beza-beza dalam hidup dia kan. Lepas tu macam aku pun baru-baru ni pun rasa juga kehilangan tu. Lepas tu dia buat kita rasa macam kita betul-betul lupa siapa diri kita tau. Dan kadang-kadang rasa tu buat macam betul-betul esok macam aku harap esok aku dah tak ada, macam kita nak lupakan benda tu kan. So macam Ana cakap tu, bila kau cakap tu kan aku macam terasa juga macam okay, benda ni aku pernah rasa. So aku tak kesorangan actually. Bila kau bincang benda ni, it's a good thing lah. Sebab baru aku tahu macam okay, bukan kesorang je pernah rasa, kau pun pernah rasa macam tu lah. Sebenarnya bagus juga. Yang tak pernah rasa depressed. Ada ke orang yang tak pernah rasa depressed? Boleh tanya Arif kot. Aku macam mana nak depressed dulu, aku duduk seorang kat rumah. Kalau aku depressed sebab aku duduk seorang kat rumah. Macam-macam tu boleh buat kat rumah. Boleh buat lompat seorang-seorang, bising seorang-seorang. Nyanyi kuat-kuat. Tolong aku cuba nak jadi sepositif Arif tu. Dan dia tu apa rahsia kau Arif? Tak ada rahsia pun. Rasa dia macam aku setiap minggu rasa macam ni. Rasa tak diingini macam tu lah. Aku nak tahu macam mana rasa kau boleh tak ada rasa macam tu, Arif. Rasa tak diingini tu. Maksudnya tak, aku macam setiap minggu aku akan rasa macam aku tak deserve pun dekat dalam dunia ni ke. Macam tu lah lebih kurang lah. Macam mana aku tak nak rasa macam tu? Macam aku rasa aku deserve kat dunia ni. So aku tak fikir pula yang aku tak deserve. Aku okay je kot. So be positive lah, senang cerita. Asal macam mana nak jadi positif? Aku rasa aku tahu. Apa dia? Okay. Sebab lelaki ni hidup simple. Apa jadi tu je. So kita tak pernah fikirkan apa yang akan jadi di sebaliknya, apa yang orang fikir, apa perception orang, penerimaan orang terhadap kita. Itu beza lelaki dengan perempuan. Sebab kita tak memikirkan macam mana yang kau fikir tu, Zufana. Aku as a man, apa yang aku dah hadap je. Aku tak follow the flow lah macam tu. Yes, follow the flow je. Tapi kau tak rasa ke bila kau kata lelaki jarang rasa macam tu, kau nak kata lelaki ni kuat dan tak sepatutnya rasa kecewa macam tu? Mungkin sebab kau overthinking ke? Mungkin lah. Bukan? Tak ada kena-mengena?
ada kena-mengena. Dia macam in one pack lah. Dia sebab overthinking. Aku tak ada anxiety attack kot. Tapi overthinking, murung. Itu je lah, aku tak tahu lah. I don't know. Okay, aku cerita. Tapi bila Ijat kata yang macam perempuan je yang banyak rasa macam tu, kau tak rasa ke a bit Offensive. macam tak ada lah, sebab dia tak kira gender, lelaki ke perempuan ke, lelaki pun boleh rasa macam tu, betul tak? Sebab aku tak rasa. Serius. Aku Okay, tak kalau rasa. macam tu Halimi mesti pernah rasa macam tu kan? Aku pernah rasa. And then Bezakan of lelaki course dengan perempuan tu. Lelaki fear. Macam mana ni? Alamak. Nia senyum je kat aku, ni okey. Lelaki dengan perempuan yang bezakan perempuan motor emotion. Hello? Hello, dengar. Aku lag kan? Okay. Sekarang dah okey dah. Tapi lag balik. Tak apa, okey dah sekarang. Dah keras. Okay. Aku rasa yang bezakan lelaki dengan perempuan motor emotion kan. Apa-apa kita macam overthinking tu, bagi aku point overthinking betul lah. Sebab aku pun rasa benda tu, kalau macam perempuan dia banyak fikir apa akan jadi lepas tu. Tapi kalau lelaki, diorang memang hadap je kan. Macam Ijat cakap, benda tu aku nampak lah dekat lelaki. Dengan aku sebagai perempuan pun rasa memang orang pun kadang-kadang ada overthinking. Dia lagi satu, dia pasal lagi kalau mood yang apa? Aku rasa pelik lah kan. Nia comeback. Nia sangka-sangka lah. Alimi dah cakap kan Nia comeback. Aku rasa pelik kan. Lag. Nia like. Tadi aku nak cakap lagi 1 minit tadi pasal mental. Oh ya, boleh? So aku nak sambung tadi sebelum Nia buat comeback. Okay. Sebab benda ni jadi satu masalah agak tau. Sebab macam biasa lah, lelaki orang anggap kena mentally lagi kuat daripada perempuan, which is in some case I think ada truth behind it. Yang lelaki dia ada attitude lagi laid back, lelaki dia ada attitude lagi macam tak give a shit sangat terhadap benda yang diorang buat kan. Sebab diorang pun kadang-kadang keluar pakaian diorang tak nak bagi impression, so diorang tak fikir pasal benda tu. Maybe it's one of the thing yang membuatkan lelaki more, aku tak nak cakap durable, tapi macam faham apa yang aku cakap kan. But at the same time jadi satu issue where mental health lelaki macam kind of terjejas sebab expectation society terhadap apa yang lelaki supposed to do, faham tak? Sebab faham. macam diorang rasa macam diorang tak patut rasa macam ni sebab benda ni untuk perempuan je yang rasa. So at the end of the day, instead of like getting help, diorang kind of like kuburkan perasaan diorang and diorang tak ada ambil action. Sebab emotion is something yang perempuan rasa. Sebab tu ada banyak research dengan ada banyak benda, ada banyak macam apa benda founding yang macam banyak abusive husband comes from orang yang tak tahu nak express apa yang diorang rasa. Betul. Banyak orang yang melepaskan anger diorang guna violent sebab diorang tak nak luahkan perasaan diorang kecuali dengan kekuatan fizikal, sebab that is the manliest thing you can do untuk luahkan perasaan kau. Toxic masculinity. Yes, toxic masculinity. So at the end of the day, benda macam ni aku rasa it's better pada zaman sekarang rather than obviously pada zaman dulu kan. Sebab zaman sekarang ni lelaki dibenarkan untuk menunjukkan perasaan, tapi ada still orang yang macam, alah kau ni kenapa kau macam ni macam perempuan lah. Padahal benda tu macam
to make himself feel better je, janganlah buat macam ni kan, aku rasa tak selesa. So I think sekarang ni it's more than wajib untuk kita start rasa lebih empathy dengan lebih macam kinder to one another without macam merendahkan kau terhadap macam kau ni macam perempuan lah. Macam at the same time, adakah berkelakuan macam perempuan adalah sesuatu yang hina, faham tak? Adakah kau nak buat benda tu sama dengan apa yang kau nak buat kat mak kau, faham tak? At the end of the day, it's just emotions, that's it. Ya, betul. Dia sekarang ni macam jadi lagi sensitif tau. Kalau kita tak macam dulu-dulu, kalau okey lah kita bezakan masa kita dulu dekat sekolah dengan orang zaman sekarang dekat sekolah. Kalau kita dulu dekat sekolah, kena rotan ke, kena denda dengan cikgu pun, bila kita bagi tahu kat mak ayah tak buat apa-apa pun, kena cakap bagus satu, memang patut pun kan. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kau bagi tahu dekat orang lain, dekat mak ayah kau yang kau kena rotan kat sekolah, cikgu tu yang kena marah. Maksudnya macam nak sentuh anak aku macam ni kan. Tapi itu perbezaan dia. Macam sekarang ni manusia sangat sensitif. Orang panggil macam fragile lah. Lebih lepas tu lah lepas dekat internet apa semua, kita keep on bash each other, lepas tu body shame lah, apa benda semua kan. Betul. Macam like there's no tomorrow. Kan, aku rasa kan dia salah satu sebab kita rasa kehilangan diri sendiri tu adalah sebab internet yang ada sekarang. Korang tak rasa macam tu ke? Sebab internet yang makin macam orang boleh share banyak benda, information banyak. Bila kita consume benda tu sebenarnya memakan diri kita sendiri juga. Sebab itulah sekarang ni lagi banyak kes orang suicide. Macam mana sebut hari ni? Suicide. Ya, aku teringat juga satu peristiwa dekat mana? Bukan peristiwa. Ya, peristiwa kot. Berita yang aku rasa orang luar kot. Dia buat story. Dia suruh followers dia pilih antara D dengan L kan. Pernah teringat tak? Ya. Lepas tu ramai yang pilih D kan. Lepas tu tak lama lepas sebab tu dia mati. Orang tak sebab orang pun tak tahu sebenarnya D tu apa, L tu apa. Mungkin betul. D tu David, L tu Larry. So orang kata David lah, macam tu lah. Tak, D untuk durian. L untuk lengkuas. Mak lengkuas mana boleh makan. Limau. Macam tu lah cerita dia. Yang berkaitan dengan social media yang kau cakap tadi lah. Aku dapat rasa macam tu. Tapi kita salahkan siapa? Kita tak boleh nak salahkan orang yang pilih tu. Sebab orang tu tak tahu D tu apa. Sebab tu dia orang pilih sebab D tu nama, kira initial nama perempuan tu. So orang nama dia lah kan. Betul. Memanglah tu sebabnya orang kata internet dan social media yang memainkan peranan untuk mental health orang sekarang. Sebab tu aku tak main Twitter. Tiba. Setuju. Salah ke Twitter lah. Aduh. Ya. Ijak main Twitter okey je. Dia bless kita punya timeline. Tu aja. Itu lah. Aku scroll tulis kat situ M retweet. Retweet kucing. Ijak tak pernah nak add aku kat Twitter. Okay, sorry doh. Nanti bagi ID aku follow. Aizah lah. Aizah tak ada suara. Kan, Aizah observe. Sama macam kau lah. Acara lah. Okay lah. Nak tambah. So macam Fana kata kan macam kita macam overthinking semua kan. So Zan nak cerita lah satu episod ni cik. Satu episod So macam dulu Okay, Zan tak adalah cakap Zan depressed ke apa, just overthinking, lepas tu macam overstress. Macam tu lah. So macam ada sekali tu Zan macam macam ni fikir yang buruk sangat lah, buruk gila-gila.
And then Zah jatuh sakit. Just demam lah, demam panas gila. So macam start dari hari tu Zah macam tak boleh ni, Zah kena macam Zah stop social media sekejap. Macam apa ni? Tutup Hiatus. Yes, tutup account semua. And then macam give time lah dekat diri sendiri kan, instead of macam fikir macam kiranya tak elok lah kan benda tu towards diri sendiri. And then so macam sebab time tu memang Zah macam fikir negatif gila, overthinking. So macam korang kata tadi, internet tu one of the main thing yang buatkan kita punya mental illness semua tu kan. So I think that's kinda true jugalah. And then so I think it's okay if you guys macam stop for a moment your social media semua tu. Kalau macam overthinking ke apa kan, macam K tak main Twitter. So I think it's okay sebab itu better for her. Tapi saya main Twitter, jangan lupa follow. Okay, sudah semestinya. Okay, nanti Arif boleh letak username Twitter kak. Mesti. Sepanjang masa aku letak. Besar-besar aku letak nanti. Tapi Zah kan, itulah. So, aku nak tanya, macam kau memilih untuk berhenti sekejap, berehat sebentar daripada social media kan. Tapi ada juga orang yang macam kalau dalam situasi kau, dia macam buat status macam-macam lah dekat status WhatsApp ke, dekat Twitter ke, cara macam-macam. Kau rasa elok ke tidak kau rasa? Tu topik minggu depan kan? Ya ke? Okay, tak apa. Rasanya. Okay, kita Lupakan soalan tu. Aku nampak kau, Arif, aku nampak kau. Allahuakbar. Okay, tak apa tu. Kita skip lah soalan tu. Kita tanya soalan lain. Tak apalah, jawab je. Okay. Tahu jawab je, tak apa. Boleh je. Jawab sikit lah. Dah rasa macam okay, maybe 50-50 lah sebab Zah rasa Zah bukan jenis yang time Zah yang macam overthinking tu, Zah memang macam ada quote banyak benda yang negatif tau, macam banyak negatif, and then lepas tu jatuh sakit kan. So I think kalau benda tu, kalau someone tu dia nak tweet something yang dia macam Arif kata tadi, rasanya tak apa, maybe dia nak attention from someone. Dia nak luahkan, and dia maybe nak express. Yes, maybe nak attention from someone, so maybe ada orang notice benda tu. I don't know. Sebab dia nak attention lah gitu. tapi Jadi apa soalan kau tadi, Arif? Apa ni? Pendapat untuk orang yang kalau macam dalam situasi Zah tu, dia luahkan dekat Twitter ataupun dekat social media platform lain. Tahu orang yang tengah sakit. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk salah satu cara dia untuk express diri dia sendiri. Mungkin satu, sebab kau kalau contohlah masuk dekat dalam ward, apa orang panggil, ward sakit jiwa, ward yelah, lebih kurang macam tu lah. Sekejap ward sakit jiwa semua tu, apa orang panggil tu, secretary hospital. Apa dia ni? Secretary Secretary hospital Security hospital. Yang tu lah. Kalau kau masuk kat dalam tu, kau diwardkan masuk dekat dalam hospital sakit jiwa, kau tak boleh pegang phone, kau tak boleh pegang ni semua. Dan salah satu cara diorang express diri sendiri adalah tulis dekat buku, ataupun melukis, ataupun cakap seorang-seorang. Dia bukan sebab nak attention, dia adalah memang cara dia untuk express diri dia sendiri. Sebab kita ada pilihan untuk nak ignore orang tu ataupun nak tolong dia. Kalau kau nampak orang yang macam tu lah dekat mana-mana social media. Hai. Siapa tu? Siapa hai tu? Adik aku. Masnah ke? Hai. Adik aku. Sorry. Okay, faham. Tapi kan macam Zah cakap tadi, kalau jadi macam tu dia boleh jatuh sakit kan? Macam mana boleh jatuh sakit tu? Itu aku nak tahu.
Tak tahu lah. Zah rasa kan macam itu macam dekat Zah sendiri tau. Macam Zah fikir lama gila tau benda negatif. So sebab tu sakit. Macam tak tahu lah, macam sebulan. Sakit macam mana? Demam ke apa? Demam panas gila. Demam panas gila seminggu 2 tu baru okey. Lama. So after that baru Zah macam okay, berhenti jap lah social media. And sebab Zah jatuh sakit tu, yang fikir negatif tu tak adalah sebab social media dari orang luar tau, daripada rakan sekeliling sendiri. Time degree ke tu? Okay. Oh bukan, okay. Tak diterangkan je. Alright. Okay. Itulah. Korang ada Banyak tau. episode korang macam tiba-tiba sakit tu. Episod-episod cakap Izzan season kemurungan ke ataupun pernah kena jatuh sakit macam tu ke? Selalu. Jadi ceritalah. Time macam ni lah untuk dicerita. Cerita Sebab kan, Cik? kadang-kadang bila kita rasa macam tu, kita jadi takut nak share dengan orang kan. Betul. Sebab kita takut kita jadi satu beban untuk diorang. Itu apa yang aku selalu fikir. Kalau aku kadang-kadang lah ada certain time tu dia ambil masa 2-3 hari untuk pulih. Ada satu macam hari tu je aku sakit. The whole day je aku macam depressed. Lepas tu next day tiba-tiba ceria gila. Itu tau. Aku rasa aku dah cerita lah. Ni basically pasal degree life lah. The whole day fikir pasal assignment, fikir pasal nak impress lecturer, fikir pasal presentation apa semua ni. Besok dia tu tidur, besoknya tu terus macam asal aku bodoh sangat fikir benda-benda tu semalam macam tu. Macam okay. Aku overthinking macam tu lah. Mungkin lah macam bila aku fikir balik yang keesok harinya tu, bila aku fikir balik apa yang aku fikir semalam, dia macam bodohnya macam tu lah, buang masa. Macam benda kita boleh settle dengan senang, tapi aku macam lagi suka Complicate kan. Lagi suka fikir jalan yang bukan mudah lah. Faham. Macam yang ni yang paling simple lah. Bila kita dekat degree, bila dapat assignment banyak tu, dia rasa macam especially masa PKP ni, serius banyak kali aku fikir aku nak berhenti. So macam bila tiba-tiba tu bila dah habis SEM 3, dah habis SEM 3 semua tu, assignment semua dah habis, aku macam lah kira macam bodohnya aku fikir aku nak berhenti je. Faham. Ya, Halimi goreng ada? Nak ceritakan pengalaman? Tak, nama kau Halimi goreng. Halimi goreng. Ya. Tak perasan. Tak ada. Aku nak add sikit yang siapa yang sebelum ni cakap sebelum K, aku lupa. Izzah. Arif lah cakap. Aku. Tak sebab Arif tanya Izzan macam yang sakit tu kan. Ya. Tak, aku just nak cakap banyak cerita yang aku dengar. Tapi ni ekstrim sikit macam kita lebih pada personal level kan. Ada pernah dengar kes yang bila anak mati, mak mati beberapa hari kemudian sebab heartbreak. Oh ya, benar. Dia lebih kurang macam tu Dia sebab bila kau memang betul-betul stres pasal benda tu, otak kau dengan badan kau dia macam bersambung tau. So macam bila kau betul-betul heartbroken ataupun bila kau betul-betul rasa macam benda tu too much for you untuk hadap, sebab semua orang ada tahap sensitivity yang berbeza tau. So macam bila something yang diorang macam kind of tak boleh terima, body diorang shut down, diorang macam terus rasa lemah. It's not something yang diorang boleh kawal. Dia biasanya memang daripada chemical otak semua tu, lebih macam tu But basically macam tu Faham tak? Faham. So nak ambil masa yang lama untuk move on tu? Recover. Bergantung. Ya. Bergantung. Sama juga macam putus cinta ke apa ke?
Sebab tu ada orang kata ada yang boleh heartbreak tu dia macam mana kata putus cinta. Hati sakit tu sama macam apa yang aku pernah baca, tapi memang sakit lah putus cinta. Lebih kurang macam tu lah. Ijab mesti lah pernah rasa putus cinta yang tak apalah, tak nak lah cakap. Aduh. Pernah. Tak apa je, boleh cerita macam mana? Lepas aku naik. Macam mana? Apa perasaan putus cinta? Wah, kalau boleh tanya lah. Perasaan aku masa tu aku macam aku stres. Aku masa tu tengah final exam and aku lost. Aku lost sebab aku tak tahu sebab aku macam tak fokus. Clear sebab apa aku tinggalkan. Alasan yang paling aku ingat dia cakap aku terlalu busy. Aku macam tak apalah, that's fine. Tapi something yang aku rasa masa aku putus cinta tu dia jadi bukan diri aku yang biasa, bukan diri aku yang korang kenal, bukan diri aku dengan kawan-kawan aku, tapi dengan aku seorang-seorang yang aku tak nak cakap. Macam tu lah. Tapi macam mana dia sama lah macam topik kita yang ni. Dia kau kehilangan diri sendiri. Dia bukan sebab pasal life kau yang pasal kerja je ke apa. Mungkin boleh jadi sebab juga yang kau lost. Kenapa kau ditinggalkan? Tapi aku lost sebab tu lah, cinta je lah. Tapi yelah, itulah maksud aku. Maksudnya kau pernah kehilangan jugalah. Jangan gaduh, Rita. Tak gaduh. Orang tengah sedih-sedih tidur lah gaduh lah. Tapi satu benda yang aku dapat daripada putus cinta ataupun relationship aku yang sebelum ni, dia perempuan psycho tau. So apa yang aku dapat, dia salah satu the best meditation untuk kita kurangkan kita punya anxiety, kita punya depression semua adalah dengan bercakap, which is have someone yang kau boleh percaya and cakap dengan dia. Sebab bila kita simpan, dia akan jadi toxic tu. So have someone yang kau betul-betul boleh percaya dan kau ceritakan apa yang kau rasa. Tapi macam aku tak rasa. Kadang-kadang je macam tak ada benda aku nak cerita. Kadang-kadang yang orang aku cerita kat Aizal je. Kira baru lah juga. Itu pun tak ada banyak benda. Kira baru lah. Zaman degree dah ni. Tak ada. Aku dengan Aizal aku baik as a kawan je. Aku tak lebih daripada tu. Ui, lebih pula. Menarik. Aduh, tak apa, betul lah. Tak salah lah. Rancangan ni memang nama dia Spill the Tea. Apa boleh berlaku. Ya. Ex aku dia akan depressed almost every night tau. Almost every night. Okay. Sebab dia ada satu penyakit saraf. So bila dia nak kurangkan penyakit dia tu, dia kena ambil meditation. Tapi meditation ni bukan daripada hospital, tapi daripada klinik-klinik yang macam apa, kedai sensei tu tau. So acupuncture, acupuncture. So daripada dia sakit selepas putus cinta ke apa? Ke sebelum lagi dia sakit? Sebelum lagi. Sebelum tu memang teruk lah. So bila dengan aku, dia ada tempat cerita, ada tempat nak luar kasih sayang tu. Tengok muka aku kan. Okay. Back to topic. So bila dia makan meditation tu, menyebabkan dia jadi anxiety dan dia akan depressed. So masa tu aku tak faham apa benda tu anxiety, apa benda tu depressed. Which is sampaikan aku kena Google apa benda tu anxiety. Aku dah tengok YouTube apa benda tu depression. So apa yang dia buat untuk kurangkan dia punya depression, dia akan bercakap dengan aku sampai aku 2-3 pagi. Tapi aku tak faham benda pun. Dia cerita lah panjang lebar. Dia cerita like, kita orang call start pukul 12 sampai pukul 3 pagi. And the whole thing tu, the whole moment yang dia cakap, aku
Lagi? Ya ke? Oh. Tapi sayangnya aku tak dapat tolong. Tak padahal orang-orang macam ni, orang yang perlu sangat bantuan kita. Tapi aku tak tahu. Takkan kau tak faham langsung? Apa dia cakap? Aku tak faham. Dia dunia apa tu? Dia macam mana anxiety depression ni. Contoh, aku tak ingat dia boleh cerita. Tak ingat. Anxiety depression ni dia macam dia dalam satu macam mana cakap overthinking dalam satu dunia lain. So kita nak masuk dunia orang, kita kena faham someone. By right kita kena ada satu connection yang kuat lah. Tapi even though aku ada connection yang kuat dengan dia pun, aku still tak faham. Sebab aku sendiri tak faham apa terms depression. So every night dia akan call aku, dia akan cakap, tolonglah I, apa yang you boleh buat untuk tolong I? Macam apa I nak buat, I tak tahu apa-apa. So dia ajarlah apa yang dia boleh buat, apa yang aku perlu tanya, apa yang aku perlu jawab, macam tu lah. So basically, if you have depression or anxiety, please have someone to talk. Jangan biarkan seorang. Masalah mental lah tu kena makan ubat selalu. Yes. Betul. Kalau benda ni berlarutan, possibility untuk ke arah bunuh diri tu tinggi tau. Sangat tinggi. So please cari solution sebelum benda tu jadi. And mental health bukan satu benda yang main-main. Apa tu? So kiranya kan kau nak bagi tahu kita orang yang you're not a good listener lah. Even tak kalau kau punya situasi tu, if you're a good listener, if macam kalau kau sayang dia, of course kau bolehlah cuba untuk tolong kan. Tapi lepas benda-benda tu kau macam dah tak tahan, kira okay faham lah masa tu kau tak tahu lagi apa semua benda tu kan. Tapi kau macam dalami dia lagi kan. Kau tak tahan je lah. Bukan aku tak tahan, aku tak faham. Tak faham apa dia cakap Contohnya macam dia cerita kucing aku terbang. Kau nak faham apa kucing terbang? Tak, masalah lah. Kau kena, untuk orang yang depressed ni, kau kena jadi a good listener je lah. Diorang bukan, kau tak payah faham cerita tu pun tak apa. Asalkan korang bagi reaction yang diorang nak. Katakanlah, okay macam cerita kucing terbang. Macam serius lah macam tu. Diorang nak macam tu. Reaction reaction tu yang boleh tunjukkan yang diorang tu disayangi. Faham tak? Tapi for some reason kan, aku nak kata penat ke. Okay, the whole day aku kelas, and then ada aktiviti petang sampai ke malam, and then pukul 12 kita orang start call. So by right masa tu otak aku dah penat and aku nak rehat. So bila dia bercerita benda-benda yang tak masuk ke otak aku, so macam mana aku nak hadam, aku nak digest macam mana. Aku macam something like that. So bukan aku faham. Susah dia nak faham. Dia pasal diorang banyak diorang terlalu pasal diri diorang tau. So bila orang datang ke apa ke kan, diorang macam tak tahulah macam nak cakap. Depressed ni dia ada kena mengena dengan overthinking kan? Mostly overthinking lah macam tu. Mostly anxiety semua dia. Oh ya, aku tak faham dah. Dia start dengan overthinking, lepas tu dia akan pergi ke anxiety, baru pergi depressed. Sebab basically depressed ni sebabkan dia rasa macam penerimaan orang terhadap dia. Itu apa yang dia rasa. So macam mana penerimaan orang terhadap dia, ataupun apa yang dia rasa dia buat tak kena dekat orang. So bagi mereka-mereka dekat luar sana yang ada depressed ni, so macam mana kita nak, contoh kita pun ada depressed juga, apa nasihat yang boleh bagi kat aku? Contohnya kalau aku depressed sekarang ni. Aku tengah depressed ni, macam ni? Tolong aku, please. Teruk depressed ni. Teruk depressed kau. Contoh, ya. Tak pernah aku jumpa orang depressed je ni. Depressed boleh sendiri bagi. Itulah. Entahlah, bagi aku tu lah
macam Izzat cakap lah, kau kena cari seorang pendengar, kau kena bercerita, kau kena luahkan semua benda. Dah Baru rasa lega luahkan okay. Itu je yang paling. Tapi aku tak rasa kau salah dalam benda tu je. Sebab at the end of the day kau faham apa yang dia nak, cuma kekangan masa dengan tenaga kan. Sebab kadang-kadang orang depressed ni dia needy, dia nak orang appreciate dia nak orang jadikan dia number one. Sebab dia orang rasa macam yang Kay dengan Fana cakap tadi, dia orang rasa macam dia orang tak needed in the world. So macam bila dia orang ada seorang untuk latch onto, and then dia orang akan macam harapkan something daripada orang tu untuk bagi sesuatu kat dia orang. Alright. So bila jadi macam tu, communication is the key lah. Sebab at the end of the day kau bukan ahli terapis dia orang, kau adalah kawan dia orang, kau adalah sahabat dia orang. So kalau macam dia expect kau untuk ada dekat sebelah kau 100% all the time, itu tak realistic. Sometimes kau kena just bagi tahu dekat depan muka dia, walaupun aku faham macam ada orang yang akan react negatively semua tu kan. Tapi macam kalau dia still tak faham benda tu, it's not your responsibility untuk macam ada dengan dia 24 jam. At the end of the day, kau adalah manusia kau juga, dia adalah manusia dia juga. So kalau dia macam mutual respect lah. Sebab aku ada banyak orang yang aku jumpa kan, dia macam gunakan alasan dia depressed untuk nak orang tu fokus kat dia 24 jam, which is unrealistic dengan agak rude lah. Sebab dia tak nampak orang tu sebagai orang yang ada minat lain, orang yang ada kerja lain. Dia cuma nak dia. Communication is the key lah. Okay, tak apa. Padahal ulang benda yang sama je. Kesimpulan aku nak tahu kak. Kesimpulan dia, kita orang apa benda kita cakap tadi? Macam mana nak cure anxiety. 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 Okay, faham. Yeah. Kau Fana? Kau rasa apa? Asal aku tiba-tiba masuk ni. Tak adalah, kita orang bincang pasal depression, anxiety apa semua. So kita orang masih bincangkan lah cara terbaik untuk nak bantu orang-orang macam ni. So kita orang punya, ada aku dengan Izzat lah dulu. Izzat punya point jadi pendengar. Tahu tak list kau kena jadi macam ni orang yang depressed ni kena luahkan semua benda. Macam tu. Jadi yang kena So kita jadi pendengar lah, listener. Yes. Kalau kau nak tolong. Kalau kau aku nak tolong diri sendiri pun aku tak tahu macam mana. Parah. Tak, betul. Aku macam cara aku lah. Tak payah ikut pun tak apa. Tapi cara aku biar benda tu consume diri aku sebenarnya. Baby. Fahana, that's not good. Cara aku lah. Tapi mungkin cara yang terbaik, better cari macam Ijat lah, cari orang yang kita boleh trust, cakap pasal benda tu. Walaupun tak 100% membantu, tapi at least dia mengurangkan sedikit. Dan sedikit tu sebenarnya membantu. Macam tu lah. Kita ni takkanlah kita kalau kita depressed, kita takkanlah macam tiba-tiba je pergi kat orang tu, weh aku depressed ni, kau dengar kita itu pula kan. So bila dah depressed kita macam Fana, kita macam simpan dulu bila orang perasan baru kita pergi. Dan benda tu sebenarnya tak boleh, aku tak sarankan lah benda tu untuk macam orang kata biarkan dia memakan diri kita. Tak elok, sangat-sangat tak elok. Boleh ada efek yang sangat panjang. So adakah kau seorang yang introvert? Aku Aku tengah-tengah. Macam tu pula lah. Ambivert. Dia apa? Ambivert. Apa dia?
Ambivert. Ya, Bukan yang tu Angry Bird. Ambivert ke omnivert? Aku tak tahu. Ambivert kan? Ambivert? Aku boleh jadi extrovert dengan introvert. Depends on situation tu. Yes. Kau tahu aku ada buat yang kau tahu yang 60 personality test apa tah? Yang tu kan aku banyak kali buat. Lepas tu result yang aku akan dapat benda yang sama je, which is aku dua-dua. Dia based on situation lah. Kalau aku jumpa dengan orang baru, aku tak boleh bercakap dulu. Ataupun aku lagi prefer, ada certain time aku lagi prefer untuk aku duduk rumah je. Tapi kau jumpa aku elok je kau cakap dulu. Tu sebab aku dah lama kenal kau. Tak Memanglah. masa mula-mula. Ya ke? Ya. Ya ke? Sebab kau ada vibe je. Ya. Baik apa gila. Kau tak ada friendly vibe. Friendly vibe Kau kalau kau dekat US kan, orang panggil kau beach boy. BEACH Ya, beach boy. Aku salah ini. Jangan salah faham. Okay, nak menyambung kita punya topik malam ni. Aku nak tanya dekat Zah. Macam Zah ni jenis introvert ke extrovert? Dia kalau orang dah kenal, aku extrovert. Kalau baru kenal, introvert. Macam tak cakap sangat macam tak reti nak open conversation. Tiba hi, what's up guys? Waduh. Itu ijat. Okay. Itu ijat. Itu untuk YouTube okay. Tak apa. Untuk apa dia? Asal aku macam tu tu. Macam kau ada Macam vibes. Bak kata Halimi. Beach boy. Ya, untuk berkaitan dengan introvert ataupun extrovert tu, aku nak tanya kau kan dapat selesaikan masalah tu, dapat selesai, aku tak tahu dapat selesai ke tak. Macam kau tadi tu, kau punya case tu, kau ada hilang diri kau kan. Kau macam kau sakit lepas kau sakit lah kan. Dan kau berehat daripada Ya Kak Izzah. ya. Dan kau sakit. Lepas tu macam mana kau selesaikan masalah kau tu? Selain daripada kau kat social media, rehat daripada social media tu, engkau ada luahkan dekat orang ke ataupun tidak ke sebab engkau daripada boleh jadi introvert atau extrovert tadi? Tak. Aku tak macam mana tak cerita kat orang? Tak cerita kat orang. Maybe sebab macam aku punya circle kan, diorang mostly macam, contoh aku nak share something, diorang akan macam banyak cut apa yang aku nak cakap. So maybe aku dah lost trust kat situ. So kadang-kadang aku ada kan nak cakap kan macam ni, and then kadang-kadang tu in the middle of the conversation tu nanti kadang-kadang beralih topik. Lepas tu aku macam okay lah, tak apa, aku cerita sampai situ je. And time Zah lepas sakit tu tak ada lah. Macam just move on je kot. Sebab time tu sebab bagi positif lah, maybe memang overthinking je. So macam tu je lah, move on biasa je. Tak ada yang macam teruk-teruk ke. So dia sama macam Fana juga tadi. Let consume diri sendiri tu. Ya Allah. Tapi later, kita di dalam page yang sama lah Kak Izzah. Tapi tak serius. Maybe tak tahu lah. Macam tak lah. I'm not that. Dia kan salah satu kan, aku rasa problem kita adalah kita keep denying apa yang kita rasa. Sebab tu benda tu macam selalu datang kat kita. Itulah apa yang saya rasa. Aizah, nak tahu tak? Kalau kita sekarang ada dekat college, kan kita satu rumah kan. Sebenarnya yang kita perasan selama kita berkawan dekat college apa semua, jarang lah dengar Kak Izzah sebenarnya cerita pasal diri sendiri. Faham tak? Jarang bila. So kalau bila kita duduk kat college kan, kita duduk sekali. Kalau boleh nak dengar Kak Izzah bercakap tau. Sama.
Aku kalau boleh nak je macam buat midnight talk dengan Kak Iza, cerita pasal benda-benda macam ni tu. Serius aku nak buat. Sebab tak lah, dia jarang cerita pasal diri dia. Aku pun kadang-kadang curious juga. Tengok dekat story je. Kak Iza ni macam misteri. Tak ada. Tak tahu lah, tak reti nak open macam tu. Maybe sebab macam Zah cakap tadi lah pasal macam circle lama Zah kan, macam bila nak cerita dia orang macam potong. So macam maybe sebab tu kot tak banyak cerita. So instead Zah macam selalu dengar orang bercerita sebab Zah tahu macam mana kalau bila orang bercerita tiba-tiba ada orang cut kan. So sebab tu Zah selalu mendengar. Zah macam jadi ni lah listener, tapi tak tahulah listener yang baik ke tak. So macam okay, itu je. Dia boleh masukkan meme people always ask Kak Iza what are you doing, not how are you doing. Iza okay hari ni? Kak Iza buat apa je? Panas lah hari ni. Panas. Dia ada IT pula, aku tak ada IT sorry lah. Aku dah kopok. Oh. Aduh, yalah. Nak menceritakan pasal pengalaman aku tak ada pengalaman pula dah. Itulah. Siapa Arif tak nak kongsikan ke macam mana untuk kekalkan diri positif? Kau kalau jawab aku tak tahu lah, aku pukul kau. Aku jawab. Aku contohnya kalau aku macam dalam stres ke, dalam kesusahan ke, aku fikiran bercelaru ke kan, aku selalu buat benda yang happy. Seperti? Benda yang contoh benda yang aku minat lah. Contoh macam bersukan ke, workout ke, main game ke. Dululah main game, pingpong. Benda-benda yang aku suka lah. Daripada kau meratap kau punya kesedihan tu, buatlah benda happy. Tapi macam ni kalau time kita macam tengah sedih-sedih ataupun tengah hilang, lepas kita tak ada minat nak buat benda tu semua, selain buat apa yang kita minat, kau nak suruh kita orang buat apa? Distract diri kau dengan buat benda lain. Seperti? Anything. Masak tu, rumah, tidur. Takut ya? Ya saya. Alamak. Sorry, aku makin menghilangkan diri. Aku suka menghilangkan diri ni. Ya. Apa tadi soalan aku? Soalan aku, kan kalau contoh kita tengah sedih ke ataupun tak ada bersemangat nak buat apa-apa ke, murung ke kan, kita pun tak berminat nak buat apa yang kita minat. Apa yang kau boleh cadangkan untuk kita buat untuk distract, jadi happy balik? Macam sekarang ni tak tahulah, susah lah kot. Kalau macam tu, macam sekarang ni kalau depressed, kena call lah member. Cakap macam ni pun dah rasanya okey dah. Nak luahkan perasaan ke apa semua. Sebab ada pendengar. Sebab mostly cerita korang tadi, aku boleh conclude yang korang perlukan pendengar. Itu je lah. Terima kasih sebab jadi pendengar. Arif cakap dia workout. Arif cakap dia workout setiap kali dia sedih kan. Patut sadar tu. Tak ada benda dah nak dibuat. Tak payah. Rek. Arif break up kan. Arif cakap Payu orang sikit tricep Rek. Oh tak nak aku. Nanti. Idola tu. Kan idola. Aduh. Okay. Soalan seterusnya apa? Soalan ni apa moderator ni bagi aku ni? Itulah. Sorry lah, saya tak reti jadi moderator seperti Arif. Okay, tak apa. Teruskan. Aku dah tak faham tajuk kita ni, lepas tu nak suruh aku pula. Okay lah, kita dah cakap pasal pendapat, pengalaman, situasi macam mana nak handle.
introvert, extrovert, penyebab utama kemurungan. Jadi untuk konklusinya, Tak, aku ada benda nak cerita, aku ada benda nak tanya. boleh. Korang tak ada tak sekali tu perasan macam diri korang lain, dekat rumah lain, dengan family lain, dengan lain, dengan kawan-kawan lain, dengan saudara mara lain. Ada tak pernah rasa macam tu? Sebab aku selalu rasa macam tu. Masa dulu aku pernah rasa macam tu. Sekarang ni mungkin better sikit lah. Aku dah tak rasa macam tu sangat. Dulu masa aku sekolah, teruk lah. Aku rasa macam kat rumah aku lain, kat sekolah aku lain. Kat rumah aku macam tak banyak cakap, kat sekolah aku banyak cakap. Dua tu je lah hidup aku. Rumah dengan sekolah, dua tu je. Kalau aku dekat rumah banyak senyap, betul lah, banyak senyap, kira cakap bila perlu je. Tapi bila aku seorang-seorang, bila aku ada seorang-seorang kat rumah, tak ada seorang pun kat rumah, aku rasa aku banyak cakap. Aku rasa macam sebenarnya aku ni sebenarnya ekspresif tau. Kira aku suka meluahkan. Tapi itulah, aku boleh luahkan dekat diri sendiri je lah benda tu. Kalau tengok movie ke apa ke, macam aku ni macam tu lah. Kira banyak bagi reaction. Tapi bila depan family tu macam nyak je. Faham. Dengan kawan-kawan pun macam macam ni lah. Macam mana boleh jadi macam tu lah? Tak baik pun. Vibes. Mungkin sebab ada isu trust. How? Sebab tak semestinya kita akan trust family kita. Dia macam ni, tak semua orang akan trust dengan family dia orang sendiri. Macam tu lah aku rasa lah. So bila kita macam mana? Kalau aku vibe orang. Kalau aku jumpa orang-orang yang suka bercakap, aku akan bercakap. Macam tu. Dekat rumah layan diri sendiri. Aku pun layan diri sendiri. Faham. For some reason kan, aku agree dengan Fanau. Sebab kita hidup di zaman milenial, mana generasi bukan generasi Z. Generasi Z tu kita Y. Kita generasi Z lah. kita Z lah. Oh ya ke? Kita Okay. Kita Z. Kita Z. Kita Z. Membuatkan aku Okey, lepas ni tanya. Membuatkan aku tertanya-tanya. Lepas Z ni terus jadi apa? A pula. Tu patah balik Y. A minus. Jadi A minus. Lepas tu jadi AB. AA. Double A. A. Kenapa dia tak start daripada A pula? Kenapa dia start daripada Dah A dah ada. A siapa? Zaman batu tu. Aku tak tahu. Kan apa soal kan? Tak apalah. Teruskan. Lagipun tak ada dalam buku sejarah. Generasi milenial. Okay, kita membesar dalam zaman milenial. Because mental issue tu, mental health ni jadi satu isu yang besar. Yes. Mana kita tak semua orang faham, especially kita punya parents. Diorang membesar dengan tak ada teknologi macam kita. Just kita membesar dengan teknologi everywhere. Kau pandang kanan ada teknologi, pandang kiri ada teknologi. So bagi aku pun sama dengan macam tu. Aku tak bercakap banyak dengan parents aku. Aku lagi banyak bercakap dengan kawan-kawan aku sebab kawan-kawan aku lagi faham apa yang aku rasa compare dengan parents aku. So kalau aku bercerita banyak dengan mak aku pun, mak aku macam ke? So buat kering air liur aku je kalau aku cerita dengan dia orang. Aku akan bercerita benda-benda pasal kucing ke, pasal accident ke, itu aku cerita. Sama. Satu lagi, Tapi pasal mental health. diorang tak support kita punya point tau. Diorang lagi nak. Kita kalau boleh tak punya support, macam aku bagi point kau support lah aku, tapi tak, diorang punya point
Macam Oh iya ke? Oh Ah. macam tu ke? Dah macam tu je. Yes, dia tak ada bagi satu jawapan yang leading kepada jawapan. Macam mana? Satu Dia top, macam satu- dia macam dia open ended punya discussion. Yes. Dia macam kau tengah bincang pasal kau punya feeling dekat parents kau. Oh, macam tu ke rasa dia? Macam tu lah. So satu lagi bila kita cakap dengan diorang, okey kita tanya, kita bagi tahulah masalah macam tak cukup duit ke apa ke kan, belajar kat sini tak cukup duit lah, ni makan apa semua ni. Nak tahu tak zaman aku dulu ni diorang cerita pasal sangat aku nak luahkan perasaan je. Kau dengar je lah, tak payahlah nak ni. Marah tu Marah okey. sangat ni. Marah tu okey. Dia marah pula. Dia marah betul ni. Sebab tu aku susah nak bercakap kat rumah. Macam jarang bercakap kat rumah lah. Itulah dia. So, macam tak ada support. Sedih. So mostly cerita kita ni masalah dekat listener kita lah kan. So listener ni patutnya jadi macam mana? Contoh aku luahkan perasaan dekat korang kan. Patutnya korang jadi macam mana? Bagi reaction. Macam mana? Contohlah. React lah something. Kau ada tak? Aku rasa viral kot kat Twitter yang pasal cerita apa tah. Aduh, aku tak ingat. Tapi yang dia cakap dia ada bipolar tu. Satu video tu dia bincangkan pasal macam mana nak handle orang yang bila dia come out dengan mental health dia. Yang aku faham dia untuk jadi listener ni kena bagi respon fully attention dekat dia sahaja. Dia dalam scene tu lah, dalam babak tu pasal perempuan A ni dia cakap dia bipolar. Lepas tu perempuan B ni kata oh really macam tu, tapi dia buat eye contact betul. Lepas tu perempuan tu macam bila dapat respon macam tu, dia kata oh dah lama dah rasa macam ni bla bla bla. Perempuan B ni pula dia tanya macam mana rasa bila come out benda macam ni. Lepas tu yang perempuan A kata macam ni. Sebab untuk jadi listener ni adalah untuk keep on tanya benda tu. Dia kena open ended punya question. Dia tak boleh macam okay macam mana kau rasa sekarang? Adakah kau rasa sedih ataupun gembira bila bagi tahu benda tu kat aku? Lebih kurang macam tu lah. Bila kau tanya benda macam tu dekat orang yang ada mental health, dia rasa macam dia ada dua pilihan jawapan sahaja. Adakah dia gembira ataupun adakah dia sedih. Macam tu. So bila nak jadi listener untuk orang yang ada mental health ni, dia tak boleh ada dia tak boleh ada penutup yang macam tu. Dia kena open ended punya question. Macam tu lah. Aku faham. Panjang pula aku bebel. Kau kena support. Kau kena macam tunjukkan yang kau berminat untuk nak dengar apa yang dia cerita. Gitu. Itu je. Kau kena ada full attention dekat dia sahaja. Kiranya listener tu dia kena ada simpati dengan empati lah. Yes. Sebenarnya Sebenarnya untuk jadi listener yang bagus ni susah agak. Tak. Kita tak boleh entahlah jadi negatif lah pula kan, tapi susah nak jadi listener yang bagus. Aku bagi situasi lah. Aku baru mati anak kucing tadi. So macam mana ni? Sedih kot. Mati anak kucing tu. Macam tak sedih. Ya, anak kucing, come on. Baru lahir, mati lah. Kau Tak sedih. Kau punya sedih tu. Sedih tu. Masak dia. Aku rasa sedih ni. Macam mana nak sedih ni? Dia tak hitam putih lah. Dia ikut topik kat sebenarnya. Bila orang ranting, tak semestinya kau kena dengar. Tak semestinya kau macam kau rasa okey tak sekarang? Sebenarnya benda tu is a normal conversation je. Macam tapi macam aku cakap kadang-kadang tak semua. Kadang-kadang dia orang expect lebih, which is unfair. Sebab at the end of the day,
kita ada kat sana sebagai kawan, kita ada kat sana sebagai seorang listener, kita kat sana sebagai seorang sahabat. Kita bukan therapist. So bila dah sahabat, aku rasa bila korang cakap dengan each other kan, just continue macam biasa. Just macam, oh yeah, wait, sorry kau kena macam tu. Dia macam, you know, something yang macam comfort, something yang macam, kalau ada apa-apa yang aku boleh buat, aku boleh tolong cakap dengan aku. Maybe kalau aku boleh buat, insyaAllah aku buat untuk kau. Something like that. And then just teruskan bercakap pasal benda tu, ataupun macam kadang-kadang bila kau ranting pun, kadang-kadang benda tu akan lead kepada tempat lain. So at the end of the day, benda tu conversation. Benda tu bukan satu therapy punya conversation, faham tak? Faham. Just cakap. Jangan nampak macam bercakap dengan dinding lah macam tu. Yes. Yeah. Just macam cakap dengan kawan kau. Just macam, you know. Lagi satu aku rasa yang paling important kan, bila dia cakap dengan kau jangan gunakan diri kau sebagai example. Sebab kau buat macam conversation tu tentang kau, bukan tentang dia, faham tak? Macam kadang-kadang bila kita cakap macam aku rasa macam exam tadi aku takut sikit sebab aku rasa macam kan. And then tiba-tiba kau akan mencelah kau. Aku pun rasa macam tu juga. Kadang-kadang kan aku macam ni. Annoying. Bila kau dah cakap pasal diri kau bukan listener. Kau nak attention tu divert kat kau, faham tak? Tapi aku setuju lah dengan point Halimi yang pasal jadikan kita sebagai contoh tu. Apa tu nama dia? But at the end of the day, kau tak pernah ada dalam shoe dia orang, walau apa pun situation yang kau pernah memanglah kalau contoh kita dengar masalah dia, kita boleh relate. Tapi kalau contoh macam Arif kata tadi, kucing aku mati, anak kucing aku mati tu, aku pun tiba-tiba cakap, itulah kucing aku pun 2 bulan lepas mati. Tiba-tiba macam Dia tak kena. Arif pun macam lepas tu nak suruh aku buat apa ni? Jadi sebenarnya maybe dalam macam ni orang kata intention dia adalah untuk sebenarnya aku boleh relate dengan situation kau. Tapi bila dia cakap macam tu, kita macam so nak suruh aku buat apa macam tu lah. Aku tengah luahkan perasaan aku, kenapa kau tiba-tiba nak cakap pasal kau pula? Aku ada someone yang macam tu, tapi nantilah off record aku cerita. Terlampau sensitif untuk dicerita. Ya. Tapi dia kan spill the tea je. Itu tu. Bukan nama dia. Jangan cakap kuat-kuat. Ijat tengah study. Dah buat research ke, Prof? Ni As. Cakap hai kat As. Hai. Dah sedihnya. As siapa As? Oh, hai As. Snapchat je? Tak, Instagram. Dia reply story aku. Ya ke? Macam Zah, lebih selesa untuk selesaikan masalah tu dengan consume benda tu sendiri, macam Fana cakap tadi, ataupun perlukan orang untuk luahkan? Pilih mana? Yang mana satu? Sebab Zah macam ni tau, 50-50 juga. Even kalau Zah cerita kat korang, contohlah cerita kat sesiapa ke semua kan, Zah akan cerita bukan 100% tau. Macam 30%. At least kalau bagi Zah, at least benda tu legakan sikit lah. Tak adalah macam rabut sangat kan. So dia macam aku rasa kan, yang Kak Izzah kata 50-50 tu, dia sebab kita tak ada fully trust dengan orang yang kita nak bagi tahu. Satu. Lagi satu, kita bagi tahu orang tu sebab kita nak rasa calm down sekejap je. Aku rasa lah. Sebab balik pula kepada trust, kepercayaan. Cari orang yang percaya tu payah tu. Yes. Kalau kalau orang lain cari the one yang boyfriend girlfriend tu, aku tengah cari the one yang aku boleh trust. Gitu. Still tak jumpa lagi ke? Tak jumpa tu. Aduh. kat depan ni semua ada.
Jangan percaya kita orang. Jangan percaya Anak kita aku. orang. Hari ni kalau percaya, tak tahu belakang dia ada 4 lah. Oh, babe. Ni dekat sana tau. Kau kena cari someone yang sanggup bagi organ dia untuk kau. Oh, Itu betul-betul orang yang boleh kau percaya. organ. So dia Kidney. katakanlah kau kidney problem ke apa ke, perlukan transplant ke apa ke kan. Kalau orang tu sanggup bagi dia punya transplant untuk kau, maksudnya kau kena Oh, dia kalau orang- contoh aku pergi kat Tinder. Contoh aku pergi kat Tinder Tarik kan. kat Lepas Tinder. tu tak pun Baitul Jannah kan. Alhamdulillah. Lebih Islamik sikit. Lebih selamat Okey lah, orang kata. Baitul Jannah. Contoh lah aku pergi kat Baitul Jannah nak cari jodoh kan. So benda pertama yang aku perlu tanya adalah saya ada masalah kidney ni, boleh tahu ada rumokan kidney awak kepada saya? Oh shit. Okay. Apa? Baitri tu. Tak adalah sampai macam tu. Itu nak jumpa orang macam tu pun kau kena jumpa macam ni, jumpa bercakap, nak kena kenal lagi. Gila terus-terusan. Adalah aku rasa. Maknanya cari orang yang itulah, yang betul lah, senang cerita. Jadi konklusinya lama dah ni, dah dekat pukul 1 lah. Dia bertadi konklusi. Dua tu. Itu lah konklusinya. Dan ku jadi. Engkau lah konklusi kan? Engkau lah, kau moderator. Tanya kita orang. Tadi aku dah cakap apa dah? Nak dekat 5 subtopik. 5 Aku selalu tengok kat YouTube yang punca dia memang basically daripada social media lah. Sebab kita selalu bandingkan diri kita sendiri. Kita selalu nampak benda yang negatif. Orang selalu membuli. So bila kita nak join the culture pun, kita terpaksa fakekan diri kita untuk adapt dengan benda tu. Lepas tu benda tu consume diri kita dan kita sebenarnya tahu benda tu negatif. Apa yang korang boleh conclude kan? Kak Iza? Conclude. Tak tahulah, macam semua dah cakap je. Just macam mana nak cakap be positif pun macam risau lah. Apa pendapat masing-masing? Sebenarnya kalau cakap be positif tu, kadang-kadang orang Harmful. boleh percaya benda tu. Kita boleh be positif. Bukan tak boleh, so kita boleh. Just mungkin salah satu pun jangan tidur lambat kot. Sebab selalu yang negative thought ni waktu malam. Betul? Ya. Agree. Aku Betul. agree benda tu. Aku Betul. agree. Aku pun perasan dia macam setiap kali macam waktu gelap-gelap je mesti macam benda tu datang. Asal tu? Memang suka benda gelap. Memang dia macam suka satu waktu meme tau. malam. Kau pernah tengok meme ni kan yang macam keluar mamak ni nak tidur nak baring, tiba-tiba otak kau cakap, why not you think about this? And then tiba-tiba mata kau segar. Meme benda tu. Dia like, macam, exactly. are you asleep now? Yes. Macam Bodoh lah. Itu lah. Tapi aku pernah lah ada certain time je benda tu datang waktu siang. Certain time tapi tak selalu. Selalunya memang waktu malam. Aku macam asal waktu malam tu, aku nak rehat waktu malam. Penat saya. Sebab waktu siang kau ada benda nak buat. Waktu malam, waktu kau tidur, waktu tu otak kau macam jom lah fikir pasal benda ni. Jom lah ingat balik pasal benda ni. Betul juga kan. Kena Sebab tu cepat orang tidur yang macam tu. depressed. Betul? Kena tidur awal. So macam mana nak Sebab tu cepat orang yang nak tidur awal lah? Macam aku susah nak tidur. Contohnya aku susah nak tidur, ada penyelesaian nak tidur cepat macam mana? Mudah Boleh tidur. Kan ubat Ah, tidur. boleh. Okay, ni satu cara yang paling sihat lah. First, tak payah matikan phone, tak apa, just silent dengan phone atau phone enable DND, do not disturb. And then tutup lampu, make sure gelap. Klip mata kau sampai lebih kurang dalam seminit. Klik 2-3 hari pun tak apa, klip. Laju-laju, so nanti mata kau penat. Dan mata kau akan tutup sendiri. Satu.
Yang kedua, kalau still tak boleh juga, try ambil medication. Bukan ambil ubat tidur. Ambil ubat semua separuh atau suku je. Cukup untuk bangun tidur. Tak baik tau ajak orang buat dadah. Adalah. Tak, kalau aku Baik, nanti kau buat kat bawah tu tidak menggalakkan. Tidak, dia digalakkan Okay, tapi kalau susah sangat, kalau secara tu still tak efektif, why not try ambil ubat. Just jangan banyak, suku atau separuh, makan and then tidur. So jaga jalur tidur. Let's say kalau sekarang ni aku dah start tidur pukul 12, aku akan maintain waktu tidur pukul 12. So pukul 6 pagi aku dah bangun. Jaga waktu start tidur. Aku dah ngantuk sebenarnya ni. Oh yeah, okay. Nak dekat habis dah. Sabar ya. Okay. Tu cara aku lah, tu cara yang aku study lah ke depan. Faham. Siapa lagi ada yang tips untuk macam bila dah sampai tahap kita kehilangan diri tu untuk keluar daripada benda tu? Okay ke? Halimi ke? Kalau aku keluar rumah. Keluar jumpa. Jangan terperuk je dalam bilik, dalam rumah. Keluar. Betul, sebenarnya kan dia ada macam apa yang orang panggil tu aura. Lain. Daripada tapi itulah kalau aku kalau boleh nak pergi tempat yang aku tak pernah pergi. Aku selalu sangat pergi tempat-tempat yang macam dah biasa pergi, yang selalu dah boleh kenal muka semua kan. Aku kalau boleh nak pergi betul. Itulah tips dia. Kau melancong lah. Baru. Ya, aku suka melancong. Tapi itulah. Nice. Tapi itulah tak ada duit. Kita just kena cari benda yang tak ada, betul lah. Aku pun tak ada duit. Apa Halimi? Apa dia Halimi? Aku nak cakap something tapi gigi Ijat lawa, so macam aku distracted sekejap. Okay. Akulah. So macam apa benda yang aku nak cakap? Fuck lah gigi Ijat. Okay. So macam aku ingat kita macam kita cakap kita just kena busykan diri dengan benda yang kita suka kan. Macam lately bila aku rasa sedih kan, aku karaoke, aku macam tak kira lah semula ataupun macam kalau aku memang nak karaoke sangat, aku pergi dekat ICT, aku pergi karaoke seorang-seorang gila menyanyi kat dalam bilik tu. Tapi best. Kau nyanyi sejam ke? 2 jam. Berapa? 2 jam benar-benar tak cukup. Tak sebab benda ni kita suka kan. Sebab tak sakit tekak ke? Tak, aku nyanyi sejak aku kecil. So macam sedap nak cerita lah. Tapi macam macam menjerit banyak-banyak kan. Tapi tu lah, just buat benda apa yang kau suka walaupun benda tu bodoh. Sebab lagi banyak benda yang kau buat, lagi tak banyak benda yang kau fikir. Maybe orang akan cakap yang benda tu distraction, tapi apa salahnya dengan distraction untuk melupakan pasal benda tu untuk seketika. Faham? Yeah. Betul. Setuju lah. Lagi satu yang aku rasa kan, balik kepada point aku kan. Kan yang aku cakap tu pasal social media kan. Aku rasa the best way aku tengah buat lah sekarang ni. Aku delete Twitter dengan Instagram. Sekarang. So, macam benda tu membantu sebenarnya. Aku rasa macam kau bayangkan dulu aku rasa macam aku bangun pagi, aku mesti tengok phone aku dulu, lepas tu aku tengok notification. Lepas tu benda tu yang lepas tu aku kena buka Instagram, aku tengok story orang, aku tengok live orang. Aku rasa macam lepas tu sambil tu aku baring kat atas katil. Aku rasa macam wow, semua orang ada live, aku yang lifeless tau. Aku tak ada live kat sini. So benda tu yang consume aku. So aku terus quit Instagram for a moment lah. Aku tengah cuba ni. Lepas tu aku rasa tu the best way untuk aku kot. Untuk aku. Mungkin orang lain boleh cuba. Arif tak payah tanyalah. Tak apa. Okay, aku jadi Arif.
Saya tak tahu, saya tak faham, tapi saya dengar je. Apa yang kau yang cerita ni tadi? Aku Tak. Macam the best way untuk apa? Soalan aku tadi conclusion. The best way untuk distract, keluarkan diri daripada kegelapan. Lampu. Kalau kau? Bodoh lah kau ni. Yelah, macam aku cakap tadi tu lah. Kena buat benda yang kita happy. Contohnya. Lepas tu cara nak keluarkan daripada kegelapan surrounding daripada darkness. Kan kita kan drowning. Darkness. Tenggelam. Betul, kadang-kadang kita pun jadi macam tu sebab kita punya kawan-kawan sebenarnya. So apa yang aku buat adalah aku eliminate lah diorang daripada hidup. Macam tu je lah. Eliminate pun tak adalah cakap weh aku tak nak kawan dengan kau lah. Tak ada macam tu. Kita just tak layan ke apa ke, macam tu lah lebih kurang. Betul. Slowly avoid lah ni. Slowly avoid. Aku pernah ada member lama aku dulu. Dia punya humor dia tak sama level, tak sama level lah macam tak sama apa yang aku rasa kelakar. Dia buat kelakar pasal fizikal aku. So aku macam kau rasa benda ni kelakar ke? Lepas tu aku cut dia terus. Aku rasa macam saya macam kenal orang tu. Macam mana? Saya macam kenal orang tu. Kau tak, bukan budak Fita, bukan. Kawan sekolah aku dulu. Okay. So aku macam mula aku block. Lepas tu dia tahu aku block dia kot. Lepas tu dia message aku. Dia kata, "Sorry, tak berniat pun nak buat kau terasa bla bla bla." Aku macam apa-apalah. Lepas tu aku terus delete nombor dia. Ambil masa ke? Aku macam, tapi aku tak block dia dekat media sosial sebab aku malas. Aku pun tak kisah pasal dia. Gitulah. Kat toxic tu sebenarnya penting. Toxic people. Kalau kau rasa orang tu bagi impact negatif dekat kau, better kau cut je lah. Dia tak bagi manfaat apa-apa pun. Ya je. Ini apa yang mak aku share soalan mak aku. Dia cakap jangan pernah rasa takut untuk unfollow orang yang kau rasa toksik dalam hidup kau. Jangan pernah rasa takut. Jadi kalau kau rasa macam kau dah berkawan dengan dia tapi dalam masa sama dia adalah seorang toksik, jangan pernah rasa takut untuk unfollow dia atau block dia. Aku pun ada orang-orang yang aku mute. Aku nyampah tengok story dia, aku nyampah tengok dia punya post, so aku just mute. Aku tak ada block dia, tapi just macam at least aku tak nampak daripada aku mengutuk dia lebih kan. And aku ada team yang sama-sama untuk mute dia. Tapi itulah aku takut nak mute sebab takut tak ada kawan dah lepas tu. Macam mana? Alah kesian. Itulah tak ada kawan. Dia bukan, kau janganlah anggap kau janganlah kan. Sebenarnya banyak kawan kau. Kau sebenarnya banyak kawan. Sebenarnya aku pemalu. Jangan pernah fikir kau tak cukup kawan ke apa ke. Kau sebenarnya banyak kawan. Kau baik tu, okey? Kau baik gila. Rasa nak pukul pula. Arik ni kejap keluar masuk. Risaulah aku dengan Arik So itu je lah conclusion Arik, kita. okey tak? Okay. Kesian Arik, asyik keluar masuk je. Jadi aku baru tahu 10 hari bulan hari tu adalah World Mental Health Day. So tema untuk 2020 kali ni, tema dia orang adalah prevent suicide.
Jadi aku tak tahu pun sebenarnya ni. Aku pun baru tengok story orang. So aku macam agak kena je. Agak kena kan. Macam tak ada. Tak ada. Adakah ini di plan? Sudah diplan oleh Tuhan kita. Masya-Allah. Apa yang aku nak cakap? Jadi janganlah, kalau anda bersedih, Janganlah sedih. tak, kalau anda bersedih, take a time off from everything. Tu je. Tak ada jadi harm pun dekat diri kita kalau kita buat untuk diri kita sendiri. Okay? Betul. Okay, thank you everyone. Thank you Encik Fana, Puan Fana, Cik Fana. Thank you Cik Fana.